ini? Mak, cikgu bagi tahu jadwal kelas berubah lagi. Lepas tuh waktu pulang pun sekarang berubah lagi, tidak sama sudah. Berubah lagi? Ya mak, Balik-balik juga berubah. Oh, macam mana mama mau urus pengangkutan kamu kalau balik-balik berubah? saya pun tidak tahu mak. Tadi cikgu baru bagi tahu yang waktu pagi itu. Pihak sekolah pun tidak maklumkan awal perubahan ini. Macam mana ini? Selamat pagi. Saya mau tanya, Pak. Saya mau buat aduan tentang perubahan jadwal anak saya yang balik-balik berubah. Perubahan ini menyusahkan saya, Pak, untuk urus pengangkutan anak saya. Selamat pagi, Puan. Kalau pasal jadwal kelas, kami di pejabat memang tidak urus perkara ini. Jadwal memang selalu berubah, Puan. Puan berjumpa sahaja dengan guru kelas, saya sedang sibuk urusan lain. Cikgu, saya mau minta penjelasan tentang perubahan jadwal anak saya yang balik-balik berlaku. Keadaan ini menimbulkan kesukaran untuk saya, Pak, untuk urus pengangkutan jarang hadir ke sekolah. Baik, Puan. Saya paham kebimbangan Puan. Namun begitu, saya pun tidak mempunyai maklumat yang lengkap mengenai perubahan jadwal ini. Saya akan rujuk perkara ini kepada penolong kanan. Selamat pagi Puan Aisyah. Jadi saya dimaklumkan bahwa Puan Aisyah ingin mendapatkan penjelasan berkaitan dengan perubahan jadwal anak Puan, betul? Ya, Cikgu. Saya tidak puas hati, Pak, dengan perubahan jadwal yang kerap kali berubah. Situasi ini menyukarkan saya. Ya Puan, saya paham dengan keadaan Puan. Dan dari pihak kami sendiri, kami mohon maaf atas kekurangan yang ada. Saya akan berusaha untuk menyimak kembali perkara ini dengan segera dan coba maklumkan kepada guru besar untuk tindakan selanjutnya. Selamat pagi Puan Aisyah. Tadi kami dimaklumkan mengenai perkara yang Puan Aisyah hadapi lah. Jadi sebagai wakil pihak sekolah, saya ingin meminta maaf atas kesulitan yang Puan Aisyah hadapi. Iya, Cikgu. Saya paham perubahan jadwal itu berlaku atas sebab perubahan yang tertentu. Tapi saya harap pihak sekolah dapatlah bagi maklumat awal. Ini untuk memudahkan saya menguruskan pengangkutan anak saya. Saya paham kebimbangan Puan. Perubahan jadwal ini sememangnya sangat menyukarkan kita punya anak-anak punya urusan pengangkutan lah. Jadi lepas nih pihak sekolah akan memastikan bahwa perubahan jadwal nih akan dimaklumkan kepada ibu bapak melalui urusan resmi, saluran resmi dengan lebih awalnya. Baik, Cikgu. Terima kasih atas perhatian dan tindakan dari pihak sekolah. Sama-sama Puan. Jangan risau, kami sangat menghargai maklum balas daripada pihak ibu bapak. Daripada simulasi yang telah dipaparkan, isu utama yang berlaku ialah perubahan jadwal kelas yang tidak dimaklumkan lebih awal kepada ibu bapak. Keadaan ini telah menyukarkan Puan Aisyah dalam mengurus pengangkutan anaknya. Melalui video tersebut, kita dapat melihat beberapa kelemahan, terutamanya dari segi layanan pelanggan yang kurang mesra, komunikasi yang kurang jelas, serta pengurusan aduan yang tidak dibuat dengan segera dan berkesan. Situasi ini boleh menyebabkan pelanggan merasa tidak dihargai, sekaligus menjejaskan kepuasan dan kepercayaan terhadap pihak sekolah. Dalam situasi ini, kita dapat melihat bahwa keadaan yang dialami oleh pelanggan bukan sahaja memberi kesan kepada diri mereka, tetapi turut mempengaruhi proses pembelajaran dan perkembangan mereka. Apabila seorang pelanggan berada dalam keadaan tertekan, kurang fokus atau tidak mendapat sokongan yang sewajarnya, keupayaan mereka untuk menerima, memahami, dan mengaplikasikan sesuatu ilmu juga boleh terjejas. Sebagai pendidik, kita perlu memahami bahawa setiap individu mempunyai latar belakang, keperluan, dan cabaran yang berbeza. Oleh itu, pendekatan yang digunakan tidak seharusnya sama untuk semua. Kita bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi perlu mewujudkan persekitaran yang selamat, positif, dan memberi ruang kepada mereka untuk berkembang. Kerana apabila seseorang rasa dihargai, difahami, dan disokong, mereka akan lebih yakin untuk belajar, berubah, dan mencapai potensi diri. Dalam konteks pendidikan, pengurusan pelanggan bukan sahaja melibatkan murid, tetapi juga ibu bapa, guru, dan komuniti.
Sebagai contoh, apabila ibu bapa datang ke sekolah untuk membuat aduan tentang prestasi atau masalah anak, guru perlu menyambut dengan baik, mendengar dahulu dan memahami situasi sebelum memberikan sebarang respon. Guru juga perlu memastikan maklumat yang diberikan adalah tepat dan berdasarkan fakta, bukan sekadar membuat andaian. Jika masalah memerlukan tindakan lanjut, guru boleh menerangkan langkah yang akan diambil, contohnya berbincang dengan guru kelas, membuat pemantauan terhadap murid atau merujuk kepada pihak pentadbir. Yang penting, ibu bapa tidak sepatutnya dibiarkan tanpa maklum balas. Mereka perlu tahu bahawa aduan mereka diambil serius dan ada tindakan susulan. Dengan komunikasi yang baik, kita bukan sahaja menyelesaikan masalah tetapi dapat membina kepercayaan antara sekolah, ibu bapa dan murid. Layan, Dengan mesra, dengar, Dengan empati, Bertindak dengan segera.